Semalam di Parlimen, saya dan begitu ramai rakan-rakan, orang kata terkejut, sangat-sangat terkejut. Saya ingat lagi, waktu itu, Menteri Keuangan, dia bangun untuk menjawab beberapa soalan yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen sepanjang perbahasan Belanjawan 2022. Dan waktu itu, saya berada di tempat saya dan saya fikir, ini macam, okeylah, saya sebenarnya nak target isu 5G. Oleh Digital Nasional Berhad. Tapi tak sampai 5-10 minit, Tengku Zafrul memulakan ucapan beliau, tiba-tiba Yang Mohamad Langkawi telah bangun untuk bertanyakan soalan yang sekarang ni berlega di fikiran begitu ramai rakyat Malaysia. Iaitu sebuah permohonan yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Pekan, Datuk Seri Najib Tun Razak, kepada kerajaan untuk menghadiahkan sebidang tanah dan sebuah rumah yang dikatakan bernilai 100 juta ringgit. Waktu soalan itu ditanya, memang ramai di kalangan kita telah baca dalam beberapa laman web tentang kemungkinan permohonan ini wujud. Tapi yang paling mengejutkan ialah bagaimana Tengku Zafrul, Menteri Keuangan, menjawab soalan yang telah ditanya oleh beberapa ahli Parlimen, termasuklah Yang Mohamad Langkawi, bahawa betul satu permohonan telah masuk. Tapi permohonan itu tidak dimasukkan dalam dokumen bajet sebab bajet dibentang baru kemudian permohonan dibuat. Tapi itu tidak menjawab persoalan yang berlega di fikiran ramai. Pada saat rakyat begitu susah, pada saat begitu ramai yang hilang kerja, hilang rumah, hilang nyawa, ada seorang mantan Perdana Menteri sanggup untuk memohon dihadiahkan kepada beliau sebuah rumah, tanah yang dikatakan nilainya 100 juta ringgit. Tanah itu di Bukit Petaling katanya. Dalam Kuala Lumpur, kita tahu kawasan Kuala Lumpur ni tanah dia memang mahal. Pada saat orang ada, baru minggu lepas di pejabat ahli Parlimen Lembah Pantai, saya bertemu sebuah keluarga. Satu keluarga India yang baru-baru ini dihalau keluar daripada rumah, daripada PPR mereka. Bukan dihalau oleh Dewan Madai Kuala Lumpur, tapi daripada keluarga yang mereka tumpang pada waktu itu. Dihalau, diminta keluar. Dan mereka telah begitu lama minta rumah. Nak minta rumah PPR pun bukan main susah. Dan nilai kalau kita tahu rumah PPR ni mungkin dalam 35-42 ribu ringgit. Di sini kita nampak Datuk Seri Najib memohon sebidang tanah dan sebuah rumah bernilai 100 juta ringgit. Dia nak kerajaan menghadiahkan kepada dia barang-barang ini, tanah ni, rumah ni. Tapi dia telah menghadiahkan kepada kita semua. Datuk Seri Najib telah menghadiahkan kepada kita semua hutang 1MDB yang setakat Jun 2021 mengikut laporan yang dibentangkan oleh Menteri Keuangan kepada ahli-ahli Parlimen di Dewan Rakyat, hutang 1MDB yang telah dihadiahkan kepada kita semua bernilai 32 bilion ringgit. Cuba bayangkan, rakyat Malaysia katalah kita ada 32 juta katalah. Nilai hutang 1MDB yang perlu dibayar 32 bilion. Jadi jumlah dia sangat besar. Hampir setiap seorang tu kena bayar berapa? RM1,000 seorang. Setiap daripada kita. Daripada yang paling kaya ke paling miskin. Daripada yang paling tua ke yang paling muda. Hutang yang ditanggung oleh kita akibat daripada kebobrokan. Cara 1MDB itu diusahakan dengan begitu buruk. Sekarang kita baca dalam mahkamah, bagaimana disebut Jolo boleh mengarahkan Datuk Seri Najib diam. Jangan bercakap. Bila bertemu dengan auditor. Sampai ke hari ini, Jolo kita tak temu. Sampai ke hari ini, kita tak tahu Jolo berada di mana. Sampai ke hari ini, Jolo tidak dibawa lagi, tidak dihadapkan ke muka pengadilan. Dan kita nak
bagi hadiah kepada Datuk Seri Najib 100 juta ringgit punya tanah dan rumah. Kegilaan apakah ini? Kegilaan apakah ini? Jadi, semalam kita baca Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan, merangkap pengurusi Pakatan Harapan, memberikan mesej yang sangat jelas bahawa sekiranya perkara ini diteruskan, maka Pakatan Harapan terpaksa mengkaji semula semua bentuk persefahaman yang ada. Ini bukan ugutan untuk tekan button apa. Ini bukan, ya. Tapi ini adalah satu teguran yang sangat besar sebab kami telah mengadakan sesi libat urus dengan pihak kerajaan, dengan Tengku Zafrul sekian lama. Wakil-wakil Pakatan Harapan bertemu hampir setiap minggu untuk menyampaikan pandangan, untuk mendapatkan maklum balas tentang cadangan, tentang dapatan, tentang permohonan kami untuk rakyat. Tapi tak sepatah pun disebut. Saya bersama rakan-rakan yang lain dalam sebuah jawatan kuasa yang disebut sebagai jawatan kuasa pemandu bagi memorandum persefahaman di antara kerajaan dan Pakatan Harapan. Ya, kami bertemu tapi tak disebut langsung tentang perkara ini. At least bagi tahulah, kan, supaya kami boleh bagi maklum balas. Kerana implikasinya besar. Dan kita juga baca dalam Facebook Datuk Seri Najib. Sebagai respon dia kepada isu ini, dia berkata bahawa dia telah memasukkan permohonan ini pada tahun 2018. Selepas pada PRU ke-14. Tapi bila kita dengar apa yang disebut oleh Tengku Zafrul dalam Parlimen, dan kita boleh tengok, buka YouTube dan tengok, Tengku Zafrul kata permohonan ini sampai kepada Kabinet, dibincangkan selepas bajet 2022 dibentang di Parlimen. Siapa bercakap benar? Najib, Zafrul. Siapa yang sebenarnya betul bila permohonan ini dibuat? Tapi lebih penting dari itu, adakah permohonan ini perlu dibenarkan, diluluskan, diberi 100 juta ringgit? Kalau betul nilai ini, tak boleh nak diterima akal. Tak boleh nak diterima akal. Jadi kepada para pengundi di Melaka, saya pohon tuan-tuan puan-puan, fikirlah baik-baik. Adakah seorang pemimpin dari parti seperti itu, Barisan Nasional, yang pada waktu ini telah memohon satu jumlah yang begitu besar, patut dibenarkan, patut dijadikan pemimpin untuk memimpin negeri Melaka untuk 5 tahun yang ke depan. Saya sebut tadi 1MDB. Saya sebut tadi permohonan hadiah 100 juta ringgit katanya. Dan kita dengar di Melaka macam-macam isu. Isu pasir, isu tambak tanah, kehilangan kawasan tempat nelayan, macam-macam perkara. Jadi tuan-tuan puan-puan, kepada para pengundi yang mungkin terfikir, buat apalah aku nak sibuk ataupun luangkan masa, habiskan tenaga, wang ringgit untuk balik, untuk keluar, untuk beratur, untuk buang undi. Kalau kita tak keluar buang undi, kalau kita tidak menyatakan pendirian kita, maka mereka ini akan terus berkuasa. Mereka ini akan terus melakukan apa sahaja yang mereka mahu. Dan ini kita tidak boleh benarkan berterusan. Kami dalam Pakatan Harapan, di kalangan ahli-ahli Parlimen, dalam minggu-minggu yang akan datang, perlu membuat satu keputusan yang besar. Kerana yang diluluskan semalam pada hari Khamis, 18 November, hanya setakat peringkat dasar, policy stage. Bajet 2022 belum lagi diluluskan sepenuhnya. Maka, dalam hari-hari yang mendatang, dalam minggu-minggu yang akan datang ini, perbincangan semestinya hangat. Pada hari Isnin, kita mula dengan Jabatan Perdana Menteri. Jadi saya pasti ramai ahli Parlimen yang akan bertanya dengan Perdana Menteri, apakah benar apa yang disebut ini bahawa
Datuk Seri Najib telah meminta sekian. Minta Perdana Menteri jawab. Kita tunggu apa yang akan dijawab oleh Perdana Menteri pada waktu itu. Tuan-tuan, puan-puan, saya nak tegaskan bahawa masalah di hadapan kita, realitinya pada hari ini, bahawa yang kita telah saksikan di Melaka, kita tak mahu berulang lagi. Kita tak mahu insiden lompat-melompat berlaku lagi. Kita tak mahu mereka yang rasa tak best lah diorang ni buat aku macam ni, dalam parti masing-masing untuk ubah tiba-tiba macam tu tanpa kembali kepada rakyat seperti yang akan berlaku pada hari esok 20 November 2021. Maka kita perlu keluar dan menyatakan pendirian yang tegas. Kita tolak langkah Sheraton, kita tolak 1MDB, kita tolak hadiah 100 juta ringgit untuk Datuk Seri Najib, dan kita mahu kembalikan Adli, kita mahu kembalikan Pakatan Harapan untuk memimpin Kerajaan Negeri Melaka. Tuan-tuan, puan-puan, esok keluar mengundi. Undilah harapan, maju bersama harapan, dan ini rumah kita. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.